Okey sahabat, kita punya esok agenda buat BTT tu sebenarnya secara overviewnya kita kena buat 300 BTT. Okey, kalau kita pecahkan kepada 3 level, 3 bahagian kan, 100, 100, 100 tu. Okay, yang 100 yang pertama tu kita belasah je. Maksudnya kita tak payah nak terlampau kritikal sangat dengan kita punya video. Sebab apa yang penting dalam 100 yang pertama tu ialah kita nak conquer kita punya malu kan. Malu, tak yakin, tak tahu nak cakap apa. Lepas tu kita nak start, bila kita benda tu dah berlalu, baru kita boleh comfortable buat kita punya own style kan. Jadi yang tu, sebab tu kita belasah je dulu. Yang penting kita cakap tu, ya kan, kalau mula-mula tu Assalamualaikum, Assalamualaikum, padam Assalamualaikum, semua benda terjadilah. Macam aku pun sama juga, nak buat je 5 kali Assalamualaikum kan. Jadi kita punya tu, kita nak conquerkan kita punya voice, intonasi muka dengan fikiran kita lah. Fikiran dengan cakap tu dia nak bagi synchronize lah kan. Bila cakap, bila fikir cakap terus. Jadi synchronize dengan suara dan memek muka lah. Jadi jangan maksudnya belasah je lah. Dia punya keyword dia belasah. Janji kau buat. Kalau kau boleh buat satu hari satu, yang dia orang kata tu yang baik dah. Kalau lebih daripada tu, excellent lah kan. So itu sebab kita target 100 yang pertama tu kan. Jadi yang next tu, baru kita nak fine tune lah sambil belajar. Sambil belajar tu kita belajar lah. Dia memang macam-macam teknik lah kan, dengan editing semua. Tapi kalau ikutkan mentor-mentor, dia memang suruh call yang first kita baru nak berjinak-jinak ni, dia tak bagi kau buat edit-edit semua. Tak payah letak lagu lah, tak payah nak edit, letak macam-macam dalam tu. Itu dia punya advice lah. Sebab dia nak tengok kau punya suara dan kau punya muka. Yang penting suara sendiri, muka sendiri, buat apa sendiri lah. Dia tak nak macam copy paste kan. Macam tu tak suara orang semua kan. Jadinya boleh juga kau nak buat produk, tapi produk tu pegang lah kan. Saya jual pen ni apa semua kan, macam tu. Dia nak produk tu dengan muka kau tu ada. Sebab brand kita punya personal branding je. Sebab kita ni seller kan. Kita bukan affiliate. Maksudnya kita ada personal branding. Kita nak jual apa kan. Jadi orang kena kenal kita. Orang kena kenal kita, suara kita, karakter kita, macam mana. Kita ni sebenarnya memang very unique. Tak sama dengan orang lain. Jadi keluarkan keunikan tu masing-masing lah. Jadinya esok kita terus je buat. Kalau video perkenalan diri tu mudah je lah kan. Video perkenalan diri tu macam Assalamualaikum, saya Emma dari Batu Cave. Sila bersahabat dengan saya. Tekan tanda campur di sebelah kanan. Like, komen murni, repost dan copy link go. Macam tu. Itu maksudnya nak dapat straight tu sebenarnya banyak kali buat tu, bukan sekali. Dia punya apa, retake kan, macam cut kan. Lepas tu itu yang paling simple macam tu je lah. Kan. Tekan 5 button yang selalunya perkenalan diri dengan 5 button tu lah je yang paling asas lah kan, dia suruh buat kan. Yang lain-lain tu tambah-tambah lah cerita kita sendiri kan. Tambah cerita kita ke anak kita ke, apa-apa ke, kucing ke, nak jual ke apa ke, macam tu lah kan. Yang apa yang nak buat sebelum pergi ni, siapkan micro storytelling tu pasal cerita tak panjang, macam 2-3 ayat. Macam kalau Puan Mary dia cerita pasal apa, sofa tu sama dengan baju raya dia. Jadi dia cerita tu kelakar kan. Tapi dia macam satu jenis je, satu topik je. Dia tak ada sama banyak topik. Satu topik dia very tu, sebab dia kata micro lah.
Slice of life tu panjang sikit. Slice of life ni dia cerita pasal bibik dia kan. Bibik dia bagi bibik dia hadiah. Hadiah tu hadiah macam shampoo semua benda tu lah. Nama dia Elsa, betul kan? Elsa dia. Lepas tu yang apa-apalah kisah kita tapi panjang sikit yang daripada tadi. Yang pasal sofa tu pendek je kan. Dan semua ni kena ada emosi dalam dia lah. Emosi dia macam seram ke, lucu ke, kelakar ke, memorable ke kan. Nostalgia ke. Boleh juga ikut emosi. Tema dia boleh juga ikut emosi lah. Ataupun ikut event kan. Lepas tu yang ketiga tu transformation, before and after. Before and after tu mesti dalam hidup kita ada satu momen yang sebelum aku macam ni, selepas aku macam ni. Macam tu lah kan. Before and after. Kita kena duduk diam sekejap, ambil masa gali balik apa kita punya story dalam kepala kita, dalam hidup kita ni ada banyak story, cuma kita tak sedar je kan. Kita tak macam melupakan je bawah alam sedar kita tu. Boleh tanya balik dekat diri kita apa momen yang kita nak ceritakan. Yang senang ikut tema lah tadi, macam tema tadi kan. Sama ada tema tu ikut emosi punya tema kan, cerita seram ke, cerita kelakar ke, cerita annoying ke, boleh ikut tema. Ataupun ikut event macam pergi holiday tu macam mana holiday masa kecil ke, holiday masa sebelum kahwin ke, masa bujang ke kan. Lepas tu apa makanan ke, masak apa yang kali pertama, masak ke kali pertama, apa kali pertama dapat kerja ke, dapat gaji ke. Yang tu ikut tema. Kita boleh tanya diri kita sendiri, apa yang cerita aku yang ikut tema ni. Lepas tu kita tulis dekat dalam buku tu. Kita tak payah nak ikut tata bahasa ataupun nak edit ataupun nak benda tu macam ke depan ke belakang cerita tu kan, macam cerita tu cahaya sikit, tak apa, it's okay. Tulis je dalam masa 5 minit. Tulis semua apa yang ada. Lepas tu baru kita dah habis 5 minit ke 10 minit ke, baru kita select balik cerita mana yang kita nak keluarkan lah, kita nak sharing lah. Macam tu lah caranya untuk mendapatkan cerita sendiri. 3 tadilah, buat preparation sebelum datang. Micro storytelling 1. Yang kedua slice of life tu story panjang sikit. Yang ketiga tu transformation story. Okay, itu storytelling. Yang kedua ni ada pasal copywriting ni lebih pada business lah kan. Dia ada pakai 3 framework. Framework tu macam 1 AIDA, AIDA. Ada maksud dia AIDA ni. Kalau kita senangnya kita tulis je dekat ChatGPT, AIDA, AIDA, AIDA framework. Tanya kat dia, guna AIDA framework, tolong bagi saya idea untuk introduce saya punya service pada as coach ke, as a business ke, apa-apalah. Tanya dekat ChatGPT, AIDA framework. Nanti dia akan keluar, ambil je kat situ, senang kan, ambil je kat situ kita punya nombor 1 AIDA Lepas tu yang kedua ialah PAS, PAS framework. Ini copywriting kan. Copywriting ni dia memang pendek tapi dia kena ada dia punya framework. Kalau tidak kita bercerita tu macam tak sampai kan. PAS tu ialah problem, agitate, solution. Sebenarnya tulis je juga kat ChatGPT, guna PAS framework, tolong suggest saya idea untuk introduce saya punya service sebagai apa, bla bla bla. Okey, lepas tu nanti dia akan keluar macam mana kita punya, dia suruh kita buat apa kan. Okey, yang tu PAS.
PAS ni selalunya kita nak jual barang lah. Ni copywriting ni memang nak jual barang kan. Jual kita servis kan. Yang ketiga ialah FAB. FAB tu features, advantage and benefits. Kan? Okay, yang tiga ni FAB pun sama. FAB using AFB framework, tolong suggestkan idea untuk introduce saya punya seminar ke apa ke kan, coaching ke kan. So dia akan keluarlah. Jadi yang itu kita punya benda yang kita kena tengoklah kat situ dia suruh buat apa kan. Jadi edit nanti lepas tu kalau ada masa kita belajar edit simple-simple je lah. Itu lah apa ni yang penting tadi tu lah. Bawa apa yang saya cakap tadi kan, sebelum datang